Malaysia catat 2 kematian pertama kes COVID-19. Orang ramai diminta dapatkan surat pelepasan polis untuk perjalanan dalam negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 kematian pertama dilaporkan di negara ini akibat COVID-19 membabitkan warga negara tempatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, kedua-dua mangsa lelaki yang meninggal dunia itu merupakan kes ke-178 dan kes ke-358. Kes ke-178 adalah individu berusia 34 tahun yang pernah menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Jamek Seri Petaling, Kuala Lumpur. Beliau mula mengalami gejala demam mulai 5 Mac lalu dan mendapat rawatan di Hospital Permai Johor Bahru pada Khamis lalu setelah dikesan positif COVID-19. Keadaan beliau dilaporkan merosot dan telah dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Aminah dan disahkan meninggal dunia pagi tadi. Kes yang ke-358 merupakan seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 60 tahun yang mempunyai sejarah penyakit kronik. Beliau mula mengalami gejala demam, batuk dan kesukaran bernafas pada 7 Mac 2020. Beliau mendapat rawatan di Hospital Umum Sarawak pada 14 Mac 2020 setelah dikesan positif COVID-19. Keadaan beliau merosot dan telah dimasukkan ke unit rawatan rapi dan beliau telah disahkan meninggal pada hari ini. Sementara itu, setakat jam 12 tengah hari tadi, 120 kes baru direkodkan, menjadikan jumlah keseluruhan positif COVID-19 di negara ini adalah 673 kes. Berdasarkan siasatan awal daripada jumlah itu, sebanyak 95 direkodkan berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jamek Seri Petaling. Sehingga kini seramai 12 kes sedang dirawat di ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Dalam perkembangan sama, 7 kes telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 49 kes. Orang ramai perlu memaklumkan kepada Balai Polis Perhampiran dan mendapatkan surat pelepasan sekiranya ada keperluan untuk bergerak dari satu negeri ke negeri lain. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata, tindakan itu dikuatkuasakan serta-merta bermula tengah malam ini. Beliau berkata PDRM telah menyediakan borang di setiap 156,000 pejabat polis sekiranya ingin pulang ke kampung bagi mengesahkan status pergerakan mereka. So apa yang perlu dibuat oleh orang ramai apabila timbul keperluan untuk mereka, misalnya yang tinggal di Kuala Lumpur ni untuk nak balik ke Perlis ke atau nak balik ke Sabah ke misalnya ke ataupun Sarawak ke misalnya, dia boleh memberitahu kepada kita, ya, memaklumkan kepada ketua polis balai terdekat mengenai hasratnya itu dan kita akan berikan mereka satu dokumen yang menjelaskan bahawa pembawa dokumen ini telah pun memaklumkan kepada pihak polis bahawa ia perlu membuat perjalanan ini atas sebab-sebab sedemikian. Beliau berkata demikian pada sidang media Ketua Polis Negara berhubung perkembangan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula tengah malam ini. Namun, terdapat sukatan pergerakan balik ke Sarawak yang mana mereka perlu dikuarantin selama 14 hari tertakluk kepada kerajaan negeri masing-masing. Katanya Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 31 Mac depan bukannya perintah berkurung. Orang ramai masih lagi dibenarkan untuk keluar mengikut keperluan tertentu selagi tidak melanggar peruntukan undang-undang yang ditetapkan. Lokasi perniagaan di sempadan Padang Besar lengang selepas pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula esok. Tidak seperti kelaziman, destinasi itu sesak dikunjungi orang ramai, terutama pada cuti penggal persekolahan.
Tinjauan di kawasan Arkid Niaga mendapati hanya sebahagian dari ratusan gerai yang beroperasi. Lebih-lebih lagi destinasi itu kebiasaannya menerima jumlah kedatangan pelancong tertinggi di seluruh Perlis, terutama ketika cuti sekolah. Tengok hari ni pelik sikit dia. Dah 2-3 hari dah sejak cuti sekolah ni baru memang kita tengok dah slow dah. Slow, kita pun heran juga mungkin sebab sakit ni lah kan. Tapi hari ni kita tengok lagi kereta tak ada langsung. Tengok lah. Ini semua geng-geng Naga semua ni. Dalam pada itu, tinjauan di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Padang Besar mendapati berlaku kesesakan di laluan keluar negara menuju ke Thailand. Kesesakan itu berlaku sejak pintu sempadan dibuka 6 pagi tadi. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia JIM Perlis, setakat ini pintu sempadan masih dibuka sehingga jam 10 malam nanti sebelum arahan dikuatkuasakan. Dalam pada itu, orang ramai yang ditemui berharap kerajaan dapat melakukan kawalan ketat di mana-mana pintu sempadan bagi mengelakkan ada kontak jangkitan COVID-19 yang terlepas masuk ke negara ini. Yang terpenting itu di sempadan pintu masuk itu yang dikawal selia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, kita berharap mereka dapat membuat pemeriksaan yang ketat terhadap kemasukan orang-orang asing melalui pintu masuk sempadan. Walaupun sedih terpaksa menangguh majlis perkahwinan yang sepatutnya diraih Khamis ini, Nabila Zakaria 22 dan pasangannya Muhammad Abdul Aziz Azizan 26 tahun tetap reda walaupun segala perancangan termasuk pelamin dan khemah sudah siap dipasang. Menurut Nur Nabila, dia hanya mengetahui pengumuman itu melalui media sosial ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kampung Aloberah, Mukib Gunung semalam. Susulan itu bakal pasangan pengantin ini mengambil keputusan untuk menangguhkan majlis perkahwinan. Bella terpaksa tangguh dulu untuk majlis perkahwinan Bella dengan suami ni sebab nak elak daripada COVID virus ni merebak lah. Lagi satu risau juga dekat kenduri tak ada orang main. Katanya mereka sekeluarga sudah membelanjakan RM10,000 untuk majlis perkahwinan itu termasuk catering, cenderahati, pakaian pengantin dan solekan. Nanti kalau kita buat kenuri pun nanti mazir lah. Kalau orang tak datang kan. Lauk-lauk semua nanti buang. Baik kita tindak dulu lah. Nur Nabila bagaimanapun bersyukur sempat bergelar isteri selepas acara akad nikah berlangsung petang tadi di Masjid Alom Lintang Mukim Gunung yang hanya dihadiri ahli keluarga terdekat sahaja. Pengusaha restoran dan kedai makan dibenar meneruskan operasi mereka sepanjang tempoh 2 minggu Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimanapun Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi berkata, ia terhad kepada perkhidmatan membungkus atau membuat penghantaran makanan sahaja. Kita try to avoid orang datang mengunjung satu tempat. So kalau restoran, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau restoran tu berjual take away, boleh. Itu memudahkan orang mungkin nak mendapatkan makanan. Ya, kedai kopi kalau dia jual, dia hantar kepada rumah-rumah, ya kita galakkan sebenarnya. Ya, tapi jangan buka orang mengunjung kat sana, ada di defeats the purpose of social distancing. Tambah beliau, pasar malam dan gerai jalanan pula tidak dibenarkan beroperasi bagi mengelak orang ramai berkumpul di satu-satu kawasan yang dibimbangi akan menyebarkan COVID-19. Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana SME Malaysia menegaskan bekalan bahan makanan dan barang keperluan asas mencukupi. Malah majoriti pengeluar makanan utama negara termasuk biskut, roti dan mi sudah pun memberi jaminan akan mempertingkatkan pengeluaran sehingga 2 kali ganda bagi memenuhi keperluan semasa. Di sebalik Perintah Kawalan Pergerakan esok, semua operasi kilang pembuatan makanan dan barangan keperluan tidak akan ditutup. Penyedia logistik, kedai runcit dan pasaraya juga akan beroperasi seperti biasa. Most of the SME or even include the food manufacturers, when I talk to them, like even Julie Biscuit, he told me he willing to double up the production, to cater the market need, include even the noodles manufacture or even pao
or even roti canai or frozen food, they can double out their production, so that include even we are looking at also vegetable farmers, they should not restrict. I think vegetable farmers should continue. Mengulas mengenai kedudukan keuangan lebih 10,000 ahlinya, Datuk Michael berkata syarikat terjejas amat memerlukan bantuan terutama bagi mengukuhkan aliran tunai. Antara yang boleh dipertimbangkan termasuk pengurangan cukai korporat untuk PKS tempatan yang terkesan. Ini selain kajian semula bayaran untuk lesen atau permit tertentu. Tinjauan di Pasar Besar Ipoh dan di sekitar kawasan berhampiran mendapati aktiviti perniagaan barangan keperluan harian berjalan seperti biasa. Bekalan seperti ayam, telur dan sayuran mencukupi. Malahan ada harga barangan yang semakin menurun. Bekalan ada, tak ada masalah. Cuma orang takut je lah. Jadi sebagai peniaga macam ada orang kata demand ni ke? Contoh macam simpan stok ke tak ada? Alhamdulillah setakat ni. Ada duit, ada lah ya. Supplier dia tak susah. Supplier apa? Supplier kamu bayar, dia orang hantar je berapa banyak kamu. Berapa banyak mintaan, dia bagi ya. Stok setakat ni okey lah, alhamdulillah tak ada masalah apa lah. Dari segi orang kata harga ada naik ke tak ada? Tak ada, biasa je. Menurut peniaga, pertambahan jumlah pelanggan adalah disebabkan musim cuti sekolah dan bukannya akibat pembelian panik seperti didakwa sesetengah pihak. Bertemu kembali. Perak menjadi negeri pertama di negara ini yang mengubah lafaz laungan azan dalam menghadapi krisis penularan COVID-19. Ia susulan dengan pengumuman penutupan masjid, surau dan tempat ibadat selama 2 minggu. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan Yang di-Petua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Tan Sri Dr. Wan Muhammad Syahid Muhammad Nordin, penukaran lafaz azan tersebut bermula solat maghrib hari ini sehingga solat isyak 31 Mac 2020. Ia dilaksanakan selaras dengan titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Serentak penutupan rumah ibadat itu, lafaz azan diubah dengan menyeru agar solat ditunaikan di rumah. Selain itu, solat Jumaat pada 20 dan 27 Mac serta solat fardu secara berjemaah juga tidak dilaksanakan di negeri itu bagi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sabtu lalu, Kuwait mengambil pendekatan sama apabila menukar lafaz laungan azan, malah turut tular di media sosial Bilal seakan sebab ketika laungan azan itu dikumandang. Semua perbicaraan kes sivil dan jenayah di Mahkamah Seluruh Negara ditangguhkan mulai esok sehingga 31 Mac depan. Penetapan tarikh perbicaraan serta pendengaran baru akan dimaklumkan kemudian. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dalam satu kenyataan memaklumkan bagi mahkamah yang menggunakan sistem e-kehakiman, failan kes-kes sivil baru, notis rayuan dan dokumen akan berjalan seperti biasa melalui sistem e-filing. Manakala bagi mahkamah yang tidak mempunyai sistem e-kehakiman, pemfailan kes-kes sivil baru dan dokumen akan hanya diterima mulai 1 April depan. Bagi kes-kes mahkamah session yang mempunyai kesegeraan, pemfailan boleh dibuat di mahkamah berdekatan yang mempunyai sistem e-kehakiman di negeri berkenaan. Pengurusan kes jenayah di Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan adalah ditangguhkan dan penetapan tarikh baru akan dimaklumkan kemudian. Permohonan reman akan dijalankan seperti biasa mengikut jadual bertugas yang telah ditetapkan. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan susulan penularan COVID-19, persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Selangor turut ditangguhkan. Usul penangguhan persidangan yang masuk hari kedua itu dibentangkan oleh Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan diluluskan oleh Speaker Dewan Eng Sulim. Hari ini kita semua ahli-ahli Dewan termasuk pembangkang dan juga pihak kerajaan bersetuju punya persefahaman untuk
kita ringkaskan dan mereka tidak mengambil banyak bahagian dalam perbahasan. Oleh sebab itu kita dapat pendekkan setengah hari untuk ditangguhkan Dewan. Sesi sidang DUN Selangor pada hari ini juga turut ditangguhkan lebih awal daripada biasa. Pembatalan itu dibuat atas permintaan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang mahu meringkaskan istiadat pembukaan DUN dan mengekang perhimpunan beramai-ramai. RM1.4 bilion dana yang diseleweng dari One Malaysia Development Berhad (1MDB) sudah dikembalikan. Dalam satu kenyataan, Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan kini berusaha untuk mendapatkan kembali dana 1MDB bernilai RM6.9 bilion yang sudah dikenal pasti. Tindakan itu susulan taklimat khas oleh pasukan menjejaki dana 1MDB di luar negara kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin siang tadi. Pasukan terdiri Wakil Jabatan Peguam Negara, Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Kementerian Keuangan. Pasukan petugas ini turut memperincikan tindakan yang sudah diambil untuk membawa pulang dana 1MDB disyaki disalahguna di 17 negara. Baru-baru ini, Jabatan Keadilan Amerika Syarikat DOJ menangguhkan pemulangan $240 juta Amerika atau kira-kira RM1 bilion yang diseleweng daripada dana 1MDB. Memetik laporan Reuters, keputusan itu dibuat susulan ketidaktentuan politik berikutan peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri 24 Februari lalu. Antarabangsa, agensi kerajaan Singapura sedia menawarkan penginapan sementara kepada pekerja Malaysia di Republik itu. Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Chan Chung Sim berkata, majikan kepada pekerja Malaysia yang mahu berbuat demikian boleh mendapatkan bantuan daripada agensi kerajaan dan Persatuan Perdagangan Republik itu. Menurut Chan, pihaknya memberi jaminan untuk menangani kebimbangan warga Singapura terhadap implikasi penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan oleh Kerajaan Malaysia dalam menangani COVID-19. Syarikat terlibat juga dinasihatkan supaya mengaktifkan pengurusan kesinambungan perniagaan masing-masing bagi mengatasi tenaga kerja pekerja Malaysia yang berulang-alik di antara Singapura dan Malaysia setiap hari. Katanya Singapura mempunyai plan luar jangka sekiranya berlaku gangguan bekalan makanan dan barangan keperluan dari Malaysia. Chan mendakwa Singapura mempunyai bekalan melebihi 2 bulan untuk penggunaan secara normal. Di Manila, Filipina juga gara-gara COVID-19, pasar raya dipenuhi orang ramai. Beberapa kawasan di Filipina kini dikuarantin. Di bawah langkah itu, jutaan penduduk terlibat dan dikehendaki tinggal di dalam rumah. Semua pengangkutan utama di Pulau Luzon termasuk ibu kota Manila digantung selama sebulan. Sebarang pergerakan awam dan perhimpunan adalah dilarang kecuali bagi tujuan kesihatan dan kecemasan lain. Sehingga kini sebanyak 140 kes dan 12 kematian akibat COVID-19 dilaporkan di Filipina. Sekurang-kurangnya 20 orang cedera dalam serangan bom di pejabat kerajaan Thailand di Yala. Antara yang cedera 5 wartawan tempatan, anggota polis dan tentera. Laporan awal menyebut letupan pertama pada jam 10.30 pagi tadi waktu tempatan, diikuti letupan pada bom kereta 10 minit kemudian. Menurut polis, letupan pertama adalah perangkap untuk menarik orang ramai ke tempat kejadian sebelum kereta yang berisi bom pula diletupkan. Serangan berlaku di pusat pentadbiran sempadan wilayah selatan Thailand. Penyerang sempat melarikan diri dengan menaiki sebuah motosikal yang ditunggang seorang suspek lain. Terdapat beratus orang berada di bangunan itu ketika kejadian. Mereka hadir untuk satu perjumpaan mengenai COVID-19. Belum ada pihak mengaku bertanggungjawab.